Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini adalah Ramadan yang ke-17. Yes. Dan sekejap lagi dah dekat raya dah. So, apa khabar? Adakah tips-tips sebelum ni? Kita dah bagi you banyak tips hari tu. Tips 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampailah 10. Sekarang hari ini masuk tips yang ke-11. Minta maaf coach terputus sedikit buat live setiap hari. Ada hal. Jadi hari ini coach sambung dengan tips ke-11 ialah macam mana nak mengekalkan konsistensi. Ramai orang dia tahu macam mana cara nak turunkan berat badan. Dia dapat ilmu, okay? Dia ikut orang, dia belajar, tapi dia dapat result, dan lepas tu baru turun 3 kilo, lepas tu dia tak konsisten dah. So what's happening kat sini? Memang ramai orang cakap, coach nak turun lah tapi tak konsisten. Okay, jadi siapa yang ada rasa macam tu je, tak konsisten je. Dan ini merupakan satu perkara yang satu cabaran yang besar bagi ramai orang. Termasuk coach sendiri. Bukan kita boleh konsisten all the time pun, kan? That's why dalam Islam pun kita ada taubat, dan kita selalu kena bertaubat. Sebab kita bukan malaikat, kita bukannya free from mistakes. We keep on doing mistakes. That's why coach pernah cakap kan, dalam 365 hari itu, berapa persen hari itu kita amalkan healthy life? Dan berapa persen daripada 365 hari itu kita amalkan unhealthy life? It's because kita tak boleh perfect. Kita tak boleh kata, no, I cannot eat cheesecake. I cannot eat chocolates. I cannot eat, no. This is the world. This is what the food is kan? Especially Ramadan kan? Jadi macam-macam, nasi minyak, nasi kambing, macam-macam. Jadi macam mana kita nak ukur ni? Kau tak ada jaga kesihatan lah. Come on lah, ini Allah turunkan. Memang benda yang nikmat untuk kita makan. So macam mana kita nak jadikan konsisten, di mana maybe 60-70% is healthy dan 30% is bukan nak kata not healthy, tapi makanan yang bila kita teruskan boleh naik berat badan. Masalahnya manusia ni actually bila dia kata tak konsisten, tak betul. Sebab dia memang konsisten. Dia memang konsisten makan makanan yang menaikkan berat badan dia. That's why dia naik sampai 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo. Ada seorang tu 1.5 meter tinggi dia, tapi dia 100 kilo. Maknanya dia kena turun lebih kurang 50 kilo. You bayangkan tak, you angkat beras guni 50 kilo. Kalau coach pun tak sanggup angkat. Tapi orang ni sangat luar biasa. Dia boleh angkat. Dia berat dia 100 kilo dan dia ialah 1.5 meter tinggi. Dan dia kena turun 50 kilo. Maknanya sekarang dia nak overweight by 50 kilos. Dia punya lutut semua adalah burden 50 kilo tu. Satu lutut ni kena angkat extra weight 25 kilos. Jadi mestilah lutut pun lama-lama cartilage dia pun akan rosak. That's why one of the very strong reason untuk turun berat badan bukannya sebab cantik ke apa, sebab kesihatan. Bila lemak kita dah banyak dalam badan kita ni, like 40 kilos overweight, memang lemak. You bayangkan kan, lemak ni kan, sepatutnya lemak ni just nice saja, just nice dalam badan kita untuk storage energy, untuk pegang kita punya organ. Then suddenly kita over. Lama-lama terlampau banyak, dia tak tahu di mana nak simpan, dia lantak je, letak sini. Semua banyak penuh dengan lemak badan ni. Dan because of that, you bayangkan kalau rumah you terlalu banyak storage tau, banyak simpanan yang you tak pakai. Katalah beli baju. Banyak sangat baju letak satu corner. Beli baju lagi letak satu corner. Ini baju dia tak pakai. Ini baju dia tak pakai. Lama-lama ruangan ni semua penuh dengan baju-baju. Nak berjalan pun susah. Nak masuk rumah pun stres. Tak tahulah kalau orang tu stres ke tidak kan, tapi macam stres because tak boleh nak bergerak kan. Sama juga dengan badan.
aliran darah, denyutan jantung jadi tertekan because dia ketat. Because setiap lapisan muscle kita tu, kalau kita overweight, dia akan masukkan lemak dalam setiap lapisan muscle kita. Jadi muscle kita jadi ketat. Jadi jantung tu nak pump tu dia macam ketat tu. Jadi itulah antara satu benda yang perlu diambil kira. Adakah lebihan berat badan ini adalah baik. Waalaikumsalam Ridwan. Okey. Jadi bayangkan, jadi itulah coach tak boleh nak terbayangkan. Jadi macam manakah mereka mendapat 50 kilo itu adalah mereka konsisten dalam mengambil makanan yang menaikkan berat badan. Itulah bila dia kata, coach saya tak konsisten. Tak, sebenarnya you very consistent. You konsisten mengambil makanan yang menaikkan berat badan. Kalau belajar sesuatu kat sini, cuba komen kat situ. Siapa yang ikut tengok recording ni pun nanti komen kat situ. Konsisten dalam menaikkan konsisten dalam memakan makanan yang naikkan berat badan. Konsisten dalam memakan makanan yang mengganggu kesihatan. Inilah konsistensi kita. Cuba kita tengok bangun pagi saja apa kita buat. Kalau tambah-tambah kalau sebelum puasa ni kan, sorry coach adjust sikit, nampak macam tak berapa best dia punya height itu. Sorry, nanti you pening kepala pula. Okay, ini selingan technical. jadi macam bulan puasa kan, okay, you rasa nak makan simple je. Makan simple, makan apa? Makan mihun. Mihun kosong je. Bayangkan kalau makan mihun kosong cuma sugar saja. Because mihun tu basically is simple sugar. Dia akan convert pergi sugar je. Mihun kosong saya makan, minumlah jus ke apa ke, basically sahur is just sugar. Okay, nothing. Dia tidak membawa kebaikan kepada sel-sel kita. Dia tidak membawa kebaikan kepada kita punya muscle sebab protein tak ada. Dia tidak membawa kebaikan kepada sistem operasi badan itu sendiri sebab macam operate, macam kita nak bergerak tangan ni, ingat tangan ni bergerak macam ni kan, ingat 100% dia sugar saja. No, dia bukan sugar saja. Dia perlu kepada multi nutrition. Kan? Bila kita exercise, dia perlu kepada multi nutrition. Bukannya, oh saya nak bakar lemak, saya exercise. Well, what about all the protein, vitamin, minerals, calcium, magnesium? What about that? Jadi makan mihun kosong je. So you are consistently doing something which lead you kepada satu perkara yang kemusnahan mungkin di masa depan. Kemudian dia kata, coach tak konsisten lah, coach saya tak kuat lah, coach saya, ini nak cerita ni. Okay, so ada 5 perkara yang coach nak share di sini, macam mana kita nak jadi konsisten. Okay, number 1, okay, siapa yang rajin boleh tulis komen ni. Number 1 is, you will be consistent bila you ada why yang jelas. You punya reason, kenapa you nak turun berat badan. Besok ataupun the next one, this is Ramadan tips nombor 11, tips nombor 12 yang mana yang terakhir yang coach nak saya share ialah why. Because 80%, boleh tulis ni 80% kejayaan you ialah kejayaan yang you nak turunkan berat badan adalah bergantung pada anda sendiri. 80%. 20% hanya datang daripada technical ilmu-ilmu yang kita belajar. Jadi kalau you sign up dengan coaching program, you nak dapatkan ilmu apa semua, that one is 20% je. 80% comes from you yourself. Kenapa you nak buat? Kenapa you nak turun berat badan? Your reason tu. Kenapa you nak jump? Kan? Kalau kita ada sungai depan kita, kemudian sebelah sungai itu ada pokok yang menghasilkan buah yang cantik. Buah yang boleh dimakan. Now, katalah you ada buah juga kat sini, sana pun ada buah, ada reason tak you nak berenang cross sungai itu? No reason. Okay? Ataupun you memang kenyang, you dah memang lumayan, ada buah pokok sebelah tu, lantak pilah pokok tu. Tapi kalau sebenarnya you tengah lapar, dan sungai, dan ada buah, you rasa nak berenang tak? You akan berenang. Tapi kalau tengok sungai itu bergelora, cakap ini kalau aku berenang ni boleh mati ni. Macam mana? Mungkin you takkan berenang. Sebab setakat lapar, mati, bagus jangan pergi. Tapi kalau you kebolo, you memang dah seminggu tak makan, you nampak sebelah tu memang ada makanan, boleh membantu, boleh menyelamatkan nyawa you.
You nampak arus sungai kat depan tu dengan arus tu, you rasa macam mana? Would you take the risk? You will take the risk because of your condition. Sekarang ni tanya you punya condition sekarang. You nak turun berat badan? Yes, you nak turun berat badan. What are your condition sekarang? Apakah keadaan you sekarang? Adakah keadaan you sangat betul-betul you nak turun berat badan? Ataupun saja-saja tengok, try kot, kawan tu turun berat badan, aku pun nak cuat turun lah. Memang guarantee fail. Kebanyakannya, coach 14 tahun dalam bisnes ni, kan? Antara kegagalan besar, yang pertama, sebab mereka tak tahu kenapa diorang nak turun berat badan. They don't have why. Diorang lagi cakap, oh, suami saya suka badan saya macam ni. Lagilah, why tak ada lah. Sebab suami suka. Oh, saya memang sihat, tapi tak pernah jumpa doktor. Saya sihat. Saya okey je. Jadi maknanya, no why. Dah sign up program, tak mau datang kelas pula tu, tak nak tengok, tak nak baca, tak nak involve, tak nak participate. Semua tak ada why. Kenapa tak ada reason? Tak ada hidup mati. Okay? So nak turun buat apa? Inilah kebanyakan kegagalan. You ambil lah program macam mana pula. You bayar dah 20,000 satu program pun, tapi kalau sebenarnya you punya why tak ada, money is not determining factor of success. Okay? It's you yourself. That's why orang yang dalam kesusahan lebih boleh berjaya daripada orang yang dalam kesenangan. Dari segi ada aspek-aspek lah. Sebab dulu kenapa dia susah, kenapa dia senang, mungkin dulu dia susah. Lepas dia jadi senang, dia dah lupa. Dan orang yang susah pula akan mengambil alih dia yang usaha tadi. Jadi, you kena tengok you punya why. Adakah you punya why jelas? Do you have a very strong why untuk move on, untuk take up, untuk buat benda ni? Kalau sebenarnya you ada strong why. You tengok orang yang jual goreng pisang tepi jalan tu, apa why dia? Dia nak memberi makan mungkin anak-anak dia. Kenapa dia consistent boleh melakukan bisnes tu walau kadang-kadang ribut, dia kena keluarkan dia punya barang semua. Bukan senang kerja tu. Kau selalu tengok tu sebagai one good example. Kita kena terlalu banyak alasan kita. Alasan demi alasan kenapa kita tak boleh nak buat, hanya disebabkan kita selesa. Gemuk 30 kilo, selesa, tak apa, tak payah turun, tak apa. Tapi tengok-tengok tiba-tiba doktor kata jantung awak dah memang critical dah. You kena turun berat badan. Kalau tidak, tak tahulah anytime. Bila you dengar macam tu daripada seorang doktor, barulah kelang kabut nak turun berat badan. Nampak tak? Keadaan yang sama, semua sama, tapi bila nampak why tu, ketakutan tu, dia akan berubah. Nanti kita cerita pasal why besok. Besok ataupun bila-bila masa yang coach, tapi insyaAllah besok. Okay. Jadi, dapatkan why yang jelas. Kalau you ada why yang jelas, then perjalanan you akan lebih konsisten. Okay, for example, satu example lagi yang coach nak bagi. Kalau kita nak drive daripada sini pergi Kelantan, contoh jauh tu kan, pergi Kelantan. Katalah masa-masa biasa kan. Kenapa kita nak terus drive? Sebab kita nak sampai kepada destinasi. Kenapa kita nak sampai kepada destinasi? Mungkin ada sesuatu. Adik kita nak kahwin ke, ataupun ada sesuatu kematian ke, kita drive nak sampai. Walaupun kita terpaksa mahrungi, mungkin duit kurang ke, nak beli minyak, tak ada duit ke apa ke semua, ataupun kerja terpaksa tinggalkan, bisnes terpaksa tinggalkan, tapi kita ada strong why untuk drive. Dan kita akan terus drive. Walaupun 11 jam ke, traffic jam ke, hari raya ke, 12 jam ke, 14 jam ke, 24 jam driving ke, kita terus driving. Sebab kita ada strong why. Kenapa consistency driving sampai ke destinasi itu? Sebab kita nak sampai kepada destinasi itu. Sama juga nak turun berat badan. 30 kilo. Kenapa nak turun 30 kilo? You jawab sendiri. Ada orang bila turun 5 kilo dah happy dah. Kemudian hilang why dia. Balik pada dia punya kehidupan seperti sedia kala. Jadi mana konsistensi? Sebab dia punya why cair. Oh, dah turun 5 kilo. Happynya. Aku boleh makan dah. Dia ingat bila 5 kilo tu, dia boleh terus 5 kilo turun. Momentum jalan. Dia terus lupa why dia. Dia terus hilang konsisten. Lepas tu, the worst thing is dia akan salah. Saya tak konsisten coach. Disalahkan konsistensi pula. Padahal konsistensi ni datang daripada beberapa perkara yang coach nak sampaikan di sini. So, nombor satu, why tadi Waalaikumsalam Azura. Thank you. Nombor dua,
ialah method yang you gunakan tu, you confident method itu boleh bawa hasil. Okay? Katalah kita ni, macam ada orang ajar you, okay, cara nak turunkan berat badan macam ni. Kau pun macam 50-50 je kan. Macam betul ke? Betul ke? Mesti you tak konsisten. Tapi kalau sebenarnya you rasa percaya, you rasa macam mungkin atas, mungkin kawan yang dah turun, ataupun coach yang nak bawa, you dah percaya, you tengok, you baca, you yakin, then obviously, walaupun masa tu tak dapat result lagi, tapi you akan teruskan sebab keyakinan you mendorong you untuk melakukannya secara konsisten dan you nak tengok result tu. Sebagai contoh, naik Gunung Kinabalu. Okay? Siapa pernah naik Gunung Kinabalu ni? Aku selalu suka buat contoh naik Gunung Kinabalu. Sebab siapa yang naik Gunung Kinabalu ni, dia banyak pelajaran yang dia boleh dapat dari segi kehidupan. Susah payah nak naik tu. Kenapa nak naik tu? Itu pun why juga. Punya susah nak naik sampai 11,000 kaki tu. 13,000 kaki. 13, berapa meter tak? 4,000 meter. Kan? Punya susah nak naik. Tapi kenapa bersusah payah juga nak naik? So katalah jalan yang kita nak naik ni dah lah susah nak naik kan, penat berapa jam nak naik atas tu. Dah jalan yang kita naik ni memang jalan yang ditunjukkan, inilah jalan dia. Dia punya path. Dia bukan ada jalan raya kat situ, highway ke apa, dia ada walking path dia. Dia punya path, climbing path dia. Okay? Kita ikut path dia. Kalau kita yakin jalan tu, of course kita boleh konsisten, kita ikut je. Kita penat gila pun kita ikut je. Kita langkah sampai kita sampai dia punya rest yang pertama tu 13,000 kaki. Okey. Coach ingat kaki je sebab coach daripada kecil dulu memang kaki kat situ. So kita sampai pada ni. Walaupun kita rasa penat gila tapi jalan tu dah ada, kita yakin. Tapi katalah jalan tak ada ataupun not sure jalan ni, orang tu tunjuk entah mungkin kat sini kot, mungkin kat sini kot. You pun ikut agak penat lah tu. Betul ke jalan ni? Nampak tak? Kita dah mula question. Jadi kita rasa macam nak pergi ke tidak, nak go ahead ke tidak ni, nak pecut ke tidak ni. Kita just question dah. Jadi kita akan terberhenti. So make sure jalan yang you nak pilih tak turun coach. Wallahualam. Nur Hamizah, kita kena tengok secara keseluruhan tu. Kenapa? Interesting. Mungkin disebabkan lupa nak pasang wifi tadi. Make sure. Okay. 5G dah. Okay. Now, because bulan puasa ni, kita punya, ini potong sikit bulan puasa ni kita punya metabolisme menurun. Sebab kita makan 2 atau 3 kali sehari je. Compare dengan kita makan 5 kali sehari. Dan kita makan sedikit, kurang daripada biasa. Jadi, jadi badan pun akan menurunkan dia punya pembakaran. So, meal plan berubah. Jadi mungkin meal plan, wallahualam, coach tak tahu. Sebab kita kena tengok daripada history macam mana you turun berat badan kan. Kalau sebenarnya TPM tepi nanti boleh lah. Okay. Waalaikumsalam. Aida Abdul Al-Batul. Okay, Aida. Terima kasih Aida. Okay. Maksud yang kedua tu maknanya confident dengan cara tadi. Nombor 3. Ini lagi nombor 3 ni. Ini selalu coach tegur, especially orang baru join. Bila orang baru join tu, macam-macam dia buat meal plan dia. Amalkan KISS. Prinsip KISS tu. Bukan KISS cium orang ke apa ke. KISS. KISS. So, bila kita cakap KISS tu, mudah untuk ingat. Keep it simple and apa? Keep it simple and stupid. Bagi kat sini ni. Kenapa tau? Sekejap Dia so simple sehingga kan you don't have to be clever untuk buat ni. Keep it simple and stupid. Okay. Kenapa tau kita nak keep it simple and stupid ni? Sebab kita dah lah sibuk kehidupan kita. Yang kita nak tambah makanan ni kita nak makan setiap hari tu. Every day. Ni pun sekejap lagi kita kena fikir. Nak masak apa. Hari-hari. Betul tak orang apa, especially orang rumah ataupun wanita kan? Betul. Kan namanya concern pasal nak masak apa. Buka puasa apa. Every day. Jadi kalau kita banyak kepala kita pening kepada apa yang kita nak buat. Especially kalau kita nak masak benda-benda yang sangat-sangat
proses dia mengambil masa yang banyak, memanglah dia akan mengganggu kita punya harian. Dan bila dia mengganggu harian kita, apa jadi? Kita susahlah nak jadikan dia konsisten. Rasulullah SAW kan dia pernah bercakap amalan yang sedikit tetapi berterusan itu adalah lebih disukai Allah daripada amalan yang. Jadi apa yang maksud kita? Amalan yang sedikit tapi berterusan. Maknanya it's simple. Jadi antara satu benda yang boleh merosakkan kita punya konsistensi dalam apa kita nak buat ialah kita terlampau complicated. Kita nak benda yang kompleks. Yang ini olive oil lah, inilah, itulah. Walaupun dia healthy, tapi kau kena kira kalori dia. Kena portion dia betul-betul. Kau kena balance betul-betul dia punya portion tu. Nak cerita pasal balance ni, pergi tengok tips nombor 7. Siri tips nombor 7, pergi tengok live siri tips nombor 7. Balance. Itu secara kalau kita kira betul-betul. Tapi kalau kita tak nak kira, kita buat portion yang betul je. Okay? Jadi keep it simple. Ayam, masak apa? Masak grill, masak rebus, sup, ataupun masak sendiri yang ada kuah. Tapi it's simple, yang sekejap yang kita boleh buat. Kau selalu kalau sini healthy food, kalau di kalangan keluarga sendiri, kalau orang lain tu payah sikit lah. Sebab kita masak, kita yang boleh makan. Orang lain tu mungkin ini makanan, dia kan suka yang makan macam rendang ke apa ke semua kan. Tapi macam kalau kita nak jaga berat badan kita masak sendiri dengan keadaan yang simple. Dan kalau kau start masak, 1 jam dah selesai dah, termasuk makan sekali. Itu kalau nak masak. Daripada keluarkan ayam, okay? Ayam pun memang dah disediakan bekas dia portion according to berapa orang nak makan kan. Bukanlah ayam seekor tu, okay? Untuk kalau 2 orang nak makan dan sebagainya. Jadi buat simple, makanan simple. Sayur pun simple, potong-potong sayur, tomato semua. Keep it simple. Ini punyalah susah nak makan. Nak makan mesti mau ada 3 mata, 4 mata lah, inilah, itulah. Macam mana? Tak konsisten lah. Okay? Itu nombor 3. Nampak tak? Masuk yang nombor 4. Poin nombor 4 ialah, ini very important juga, enjoy doing it. You kena enjoy you punya makanan tu. Kalau you tak enjoy ni, makanan apa ni? Makanan apa? Makanan orang pantang, tak lalu lah semua. Jadi apa yang kau lalu? Bila kau rasa kau lalu makanan yang mungkin tinggi lemak dan ni, then something is not right dari segi you punya why tadi tu. See ya, manusia boleh berubah tau. You must remember this. Manusia boleh berubah. Bila ada sesuatu yang melibatkan kepentingan diri dia, okay, kepentingan diri dia, dia sanggup berubah. Daripada dulu dia tak suka kepada benda yang dia suka. Amazing manusia. Dia hanya perlu ubah yang kat situ saja, why dia tu. Bila dia ada kepentingan, okay, kepentingan. Kalau sini macam makan rendang. Apa kepentingan makan rendang? Sedap. Okay, kepentingan aku ialah nak sedap. Jadi bila kepentingan aku nak sedap, jadi dia akan set mindset dia kepada makanan sedap. Okay? Namanya sedap ni pun, badan pun jadi sedap. Tapi kalau mindset dia, kepentingan, aku nak sihat, aku nak control aku punya kalori, tapi memperkayakan dengan nutrition. Aku tidak mau lebihkan lemak, aku tidak mau lebihkan garam, aku tidak mau lebihkan gula. Nampak tak? Sebab kepentingan aku. Apa dia kepentingan aku? Ialah kesihatan. Aku nak sihat. Aku nak sampai umur 70 tahun nanti sihat. Aku nak 80 tahun nanti pun adalah fit juga. Kan? Fit. Jadi ini kepentingan aku. Why tadi tu? Jadi bila kepentingan tu, dia akan set dia punya mind kepada makanan-makanan yang dia akan suka. Dia akan, walaupun mula-mula sekali dalam proses nak berubah tu, mungkin dia agaklah macam tak suka dulu. Tapi as you go on, you will like it. Then lepas tu you bolehlah belajar macam mana memperkayakan rasa tu mengikut you punya rasa. Macam banyaklah cara kita boleh buat makanan tu yang healthy. Okay? Dengan rempah-rempah, dengan cili, banyak perasa-perasa yang dibolehkan. Dengan tomato, bawang, semua tu, itu semua boleh. Kan? Tapi masalahnya bila cara masak dengan minyak, dengan apa, dengan gula semua tu, ini masalahnya. Okay? So bila kita belajar
masak dengan cara yang kita suka, okay, then we look forward into doing it. Jadi kita look forward. Daripada kita membuat satu mindset kita, aku terpaksa makan ni sampai bila ya? Allah. Allah makan macam ni lagi, Allah. Macam ni susah lah. Tapi kalau sini you rasa macam, wah hari ni makanan healthy, happynya. Kalau semua pergi kenduri ke apa ke semua, alah makanan naikkan berat badan, alamak sedap-sedap tapi rasa kan. So you have to enjoy doing it. Macam mana you nak cari your enjoyment tu, everything goes back to your why tadi tu. Kepentingan, kepentingan you. Okay, ada orang cakap tu, dululah pernah, yang coach pernah bersama dengan orang ni, dia kata hidup ni untuk makan. Habis kalau hidup untuk makan. Hidup untuk makan. Yang sepatutnya makan tu untuk hidup. You eat so that you can perform. You can do your ibadah. You can remember Allah. Kita boleh ingat Allah. Kita boleh lakukan ibadat kita dalam keadaan yang healthy. Bukanlah lemau. Orang Islam yang disukai Allah ialah orang Islam yang kuat. Yang mempunyai badan, orang cakap, kekuatan. Bukannya lemah kan. Pergi masjid tapi lembek je. Semua pun tak boleh nak buat. Itu bukan Islam yang kita nak. Kan? Jadi, we have to change. Apa lagi? Enjoy doing it. Mula belajar basic tu. Okay, yang ini, okay, dah sentuh dah tu. Okay. Yang ke, berapa dah ni? Okay, 12.57. Sekejap lagi. Okay, dah 4 poin dah tu. 4 poin tu rasanya kalau you all check balik you punya diri, yang mana yang komplain tak konsisten tu, pergi check balik kenapa you tak konsisten. Okay, dan insyaAllah you akan jumpa jawapan tu. Dan the thing is, bila you jumpa jawapannya, sekarang persoalannya, you akan rasa beban tau terus. Bila you jumpa jawapannya, you akan rasa beban. Kenapa? You akan berfikir, aku nak kena ubah ke macam ni, aku kena buat ke macam ni. You akan rasa mula berbelah bagi, sama ada do you want to be in a healthy lifestyle punya zone ataupun you want to be in unhealthy lifestyle punya zone. This is a decision that you have to do. Okay, satu keputusan yang you kena buat. Aku nak hidup dalam keadaan yang healthy, aku nak hidup dalam keadaan yang unhealthy. Sebab you cannot have both. Bolehlah you can have both, tapi you jadi confused. You punya life jadi confused, tapi because makanan yang tak sihat ni overwhelm, lebih banyak makanan tak sihat daripada makanan sihat. Kalau you take both into your life, yang ini, yang tak sihat ni akan memakan tanpa kita sedar. Sebab suasana tu, kawan-kawan kita, keluarga kita, kedai, advertisement, makanan yang murah, semua adalah memihakkan kepada makanan yang boleh naikkan berat badan. That's why Malaysia obesity rate dia adalah kita 50%. Paling tinggi obes di Asia. Okay? Jadi bila orang tu dia kata aku nak konsisten. Ini dia key dia. 1, 2, 3, 4. Sekarang berfikir balik. Aku nak ke? Tak apalah, aku cari jalan lain lah. Jalan lain macam mana pun kau cari, this is the most cara yang boleh you berubah dan menjadi orang yang sihat sampai bila-bila. Kalau you nak buat satu benda yang sementara saja, ada orang pernah juga yang tanya kita, masa tu ada 3 minggu, baru seminggu puasa, dia tanya, Coach, boleh tak saya turun 8 kilo sebelum raya? Macam, kenapa 8 kilo sebelum raya? Ya Allah, banyaknya. Boleh you turun 8 kilo sebelum raya. Tapi adakah itu sihat? Adakah itu baik untuk badan? And can you become consistent? Because lepas raya je you nak buat apa? Can you develop your consistency masa tu 8 kilo you turun, lepas tu what about lepas raya? Tak kisah. Buang je. Lantak pergi lah. Lepas raya lah coach. Janji aku boleh turun 8 kilo. No. That's not my program. My program don't bring orang kepada drastic loss macam tu, lepas tu naik balik. No. Itu rasa macam tertikam hati ni bila tengok orang yang kita dah bantu turun, kemudian dia naik balik. Lepas tu dia tak tahu kenapa dia naik pula mendadak, laju, lagi gemuk daripada sebelum tu. Itu membuatkan coach rasa macam
macam sedih sikit lah. Okey, itu 4 poin. Dan poin yang kelima, ini adalah satu poin yang lagi mencabar, tapi membawa nilai sebagai seorang manusia ni. Okey, iaitu apa? Jadikan manfaat kepada orang lain apa yang you belajar. Bila you dah turun berat badan, and then you nak dalam proses turun berat badan, you belajar, and then you in the process turun berat badan, and then you turun 1 kilo, you turun 2 kilo, you turun 3 kilo, dan you rasa macam yakin, this is the way, this is the road, I'm going to do it. Okay, then invite someone to be together, because then bila kita invite someone be together, you are a leader. Bila you are a leader, then you have to show good example. Dalam arti kata, macam bila kita lead ni, beban kita bertambah. Bila kita tunjuk kepada orang yang kita boleh bantu dia, jom sama-sama, kita punya beban bertambah. Tapi manusia ni macam ni, bila dia lebih bertanggungjawab, dia akan perform lebih banyak, lebih baik. Maknanya kita kena bukan mencabar, bukan cari dugaan. Ini bukan cari dugaan. Ini adalah sifat bila kita memberi, kita akan menerima. Sifat rahmat Allah tu. Apabila kita membantu orang lain, Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Dan of course consistency ni last, ini point 5 tadi lah, membantu orang lain untuk bersama, dan you akan rasa lebih bertanggungjawab. Okay? Kita cakap pun lebih jujur, tak cakap pandai. Sebab apa? Kita more kepada result. Okay? Dan cubalah, okay, yang keenam tu, dan yang kelima. Dan yang keenam, of course, di bulan Ramadan ini berdoalah untuk jadi konsisten. Sebab apa-apa pun tindakan yang kita buat yang memudahkannya adalah Allah SWT. Okay, coach tak letak poin dia, tapi coach buat sana poin nombor 6 tu kosong. Kenapa? Macam masih menunggu lagi idea. Tapi sebenarnya bila fikir balik, konsisten kita adalah daripada Allah juga. Kalau kita berdoa, ya Allah, datangkanlah aku satu jalan yang mudah, macam apa yang kau sebut tadi kan, yang mudah untuk ku lakukan supaya aku boleh mendapat badan yang sihat, supaya aku boleh beribadat padamu. Kalau you doa macam tu, tambah-tambah lagi 10 malam terakhir Ramadan ini, dan kita berdoa benda yang baik, dan supaya aku boleh membantu suamiku, supaya aku boleh membantu anak-anakku, supaya aku boleh bantu mak bapakku. Kalau aku pandai, aku boleh bantu mereka. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku, mudahkanlah aku dalam perjalanan aku turun berat badan ni. Bayangkan tu, kalau sebenarnya turun rahmat Allah kepadamu. Of course lah, bila kita doa tu, kita kena betul-betul lah. Jangan pula nanti kita doa, nanti peluang depan mata kita, nanti kita buat tak tahu yang peluang tu. Ini pun satu hal juga. Okay? Kita kena respon kepada peluang tu. Jangan pula nanti peluang sudah datang depan mata, macam coach dulu pernah sekali doa nak memperbaiki Quran. Okay? Jadi kita pun macam mana nak? Jadi cari guru. Okay, kita pun cari guru. Okay? Kita doa ni, kita doa, part of goal kita ialah, ya Allah, tahun ni aku nak perbaiki Quran aku. Ya Allah, mudahkanlah aku jumpa dengan guru. Jadi kita cari guru. Kita cari guru melalui online. Kita dapat satu guru ustaz. Okay? Tapi mungkin ustaz tu tak sesuai dengan coach, tapi dia dipindahkan ke Fortison. Now, usaha tu dah ada. Allah tengok usaha kita. Usaha tu dah ada. Okay? Tapi yang pertama tak jadi. Tapi kemudian Allah datangkan entah dari mana, Australia ke, satu message kat kita. Macam mana pula orang tu boleh tahu kita nak cari? Tapi dia message kita, dia cakap ada seorang brother Arab yang tengah belajar dekat UIA, dia nak cari part time, dia nak mengajar Quran. Macam, kalau kau tak respon, katalah, malas lah. Macam mana doa tu akan capai? Ini pun satu hal juga. Ramai juga orang mungkin berdoa, tapi bila peluang tu datang kat dia, nombor satu, dia tak berusaha, dia tak mencari. Tadi coach dah sebut tadi, coach cari. Bila coach cari tak sesuai mungkin, tiba-tiba datang message daripada kenalan daripada Australia, bercakap ada orang, kawan dia tengah mencari. Nampak tak? Daripada hasil kita mencari, doa tadi, lepas tu kita mencari, lepas tu datang, kemudian kita nak respon ke tidak. Jadi sama juga dengan kita. Kadang-kadang kita berdoa, tapi kita tak melakukan. Kita doa sih, ya Allah Tuhanku, aku nak kurus, aku nak konsisten, ya Allah, aku nak konsisten. Tapi lepas doa kita tak usaha.
tak cari pun. Okay? Tak mengambil risiko pun. Semua tak percaya. Ini tak percaya, 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 ini tak percaya. Dia lagi buat andaian. Ini semua tak betul, tak betul, tak betul, tak betul. Yang kau gemuk tapi kau boleh buat andaian tu kenapa? Cubalah. Macam juga coach. Bila coach nak cuba minta jadi mengaji, kita mana tahu ustaz tu bagus ke tidak? Kita bukan tahu, bukan nak kata bagus ke tidak, tapi sesuai dengan kita ke tidak, kita tak tahu. Tapi kalau kita tak buat, kita tak akan tahu. Dan kita tak boleh buat andaian. Ustaz ni tak bagus kot. Inilah ini. Kita tak boleh buat andaian. Sebab kita tak boleh buat andaian. Sebab kita dalam keadaan yang kita memerlukan. Kalau kau dah memang 30 kilo overweight, lepas tu buat andaian pula kau tak bagus. Apa hal? Nampak tak? Kadang-kadang yang menjadikan, yang membuatkan kita tak dapat apa yang sepatutnya kita dapat ni, diri kita sendiri. Ada resistance daripada dalam ni yang menyekat daripada peluang tu datang kepada kita. Sebab ego ke, sebab kita punya tak tahu ke. Kalau kita tengok dalam Al-Fatihah yang selalu kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Maknanya lindungilah, berilah petunjuk, maknanya bukan daripada dua golongan ni. Bukan seperti dua golongan ni, ialah golongan orang yang tahu tapi tak mau. Golongan orang yang tak tahu. Orang yang tak tahu dan golongan orang yang tahu tapi degil. Yang ni golongan yang tak tahu. Katalah kita nak turun berat badan, kita ni tak tahu. Kita memang tak tahu. Tapi tak mau tahu. Tak mau ambil tahu. Tak mau belajar. Buat macam tu je. Harap-harap turun semua segala-gala, terus jadi kurus. Tak mau tahu. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, dia banyak ilmu tapi degil. Degil, tak tahu kenapa degil tapi degil. Ini dua golongan ni. So kita kena minta perlindungan daripada menjadi dua golongan ini. Kita ada ilmu dan kita tawaduk, kita sentiasa terbuka diri kita kepada benda-benda baru, belajar Allah yang lebih besar, Allah yang hebat, Allahu Akbar, kan? Semua daripada Allah. Bukan apa, coach cakap ni kadang yang menjadikan kita macam ni bukannya keturunan, bukannya apa, sebab diri kita sendiri tu kita tak buka, tengok what's going on inside us. Okay? Jadi yang semua list ni harap-harap boleh membantu you all semua, harap-harap sama-sama supaya kita boleh menjadi orang yang lebih hebat lagi. Dan bagi siapa yang berminat dalam bisnes, macam saya tahu, macam Azura kan, okay, pun boleh ambil point ni, you tukar punya bisnes saja. Okay, kenapa you tak konsisten dalam punya bisnes? Boleh tengok you punya why, kenapa you buat bisnes, apa yang you nak daripada bisnes. Kemudian adakah method yang you buat ni you yakin boleh sampai? Adakah mudah untuk dilakukan? Okay, do you enjoy doing this business? Sama saja. Kemudian adakah bisnes ini memberi manfaat kepada orang? Dan yang keenam, of course, adakah kita berdoa kepada Allah untuk dapatkan jalan yang mudah untuk kita mendapat kejayaan dalam perniagaan. Ini semua prinsipal ni, apa yang coach layout ni adalah prinsipal basic dalam apa yang kita nak buat pun. Nak jadi cikgu yang hebat pun sama juga. You list out that list. You nak jadi parents yang luar biasa, you list out that consistency. Why are you not consistent doing things yang you were supposed to be consistent? Itu okay. So itu saja daripada coach hari ini. Yang benar itu dari Allah, yang silap itu adalah kelemahan coach. Coach minta ampun, minta maaf, dan moga Allah mengampunkan dosa coach ni semua. Dan semua sama-sama kita yang berpuasa dan yang tak berpuasa pun sama juga mendapat petunjuk dari Allah SWT dan dimurahkan rezeki, dan utamanya kita mendapat kejayaan di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 malam terakhir. Semoga Allah memudahkan kita untuk bangun malam, untuk solat, untuk minta doa. Sayyidina Umar pernah bercakap, aku tidak risau tentang Allah memperkenankan doa, tapi yang aku risau, aku tak berdoa. Jadi kita mintalah kepada Allah Taala supaya mudah kita berdoa dan supaya Allah mudah memperkenankan doa kita. Sebab doa ini adalah very powerful, the most powerful daripada apa yang kita nampak di depan mata kita. Okay, so jangan kita abaikan itu. Itu saja daripada coach. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.